Tapi saya bersama dengan dua tetamu kita ingin fahami apa yang kita dapat lihat pada hari ini. Saya tanya kepada Dr. Ahmad Zahrudin dahulu, apa sesuatu perkara yang dikatakan game changer dalam penamaan calon ini kalau dibandingkan dengan PRU yang ke-14 dahulu? Adakah ini dijangkakan oleh penganalisis politik, Doktor? Yang pertama, saya ucap terima kasih Zul. Zul, tarik nafas dulu Zul. Tenang-tenang, saya tengok mengah kat situ. Pastinya kerusi Zul, saya tidak akan curi. Biarkan kerusi Zul bersama dengan Zul. Tidak ditanya. Silakanlah, ambillah seterusnya. Begini, kalau kita lihat, Zul, izinkan saya, Dr. Mac, izinkan saya. Kalau kita lihat, di Sabah kita punya 25 kerusi parlimen. Betul? Di Sarawak kita punya 31 kursi parlimen. Secara total kita punya 56. Ya. 56 ini sebenarnya kalau tanya saya lah sebagai seorang penalisis, ini bukan the game changer, ini adalah third force yang boleh menentukan hala tuju negara. Saya pernah mengusulkan agak kontroversi perkara ini. Kalau kita lihat penganalisis semua mengatakan ketika ini jumlah yang ada untuk setiap parti, izinkan saya Zul, mungkin betul, mungkin salah, crystal ball tak ada di depan, lebih kurang 30-40 untuk setiap parti, lebih kurang kan, buat masa ini. Kerana kita tak tahu pasal atas pagar ni terlampau ramai sangat. So kalaulah katakan setiap parti itu dalam 30-40 dan kalau di Borneo itu dapat secara total 56, siapa dominan? Pastinya Borneo yang dominan. Jadi benda itu menunjukkan bahawasanya sebenarnya ini yang sangat penting. Kalau saya menjadi, minta maaf Dr. Mac, saya kadang-kadang saya kontroversi. Minta maaf saya katakan, kadang-kadang yang ditawarkan itu adalah timbalan Perdana Menteri. Saya kata, kenapa tawar timbalan Perdana Menteri? Yang pertama, timbalan Perdana Menteri tidak ada dalam kita punya perlembagaan. So sekadar domestik, orang kata kosmetik, make-up bagi cantik saja, tapi dia tidak mempunyai satu pemberat terhadap jawatan timbalan Perdana Menteri. Kenapa kalau 56 ini, kalau gabungan ini berjaya disatukan dan kesemua ini tak kira GRS, GPS duduk berbincang mengatakan, kenapa kita tidak bergabung, kita sama-sama mewujudkan satu Pakatan Borneo dan akhirnya bukan jawatan timbalan Perdana Menteri yang akan dapat. Perdana Menteri. Tapi realitinya perbincangan dan juga gabungan itu belum lagi diharmonikan secara keseluruhannya. Dan konsep dan juga iklim politik di Borneo, khususnya di Sabah itu masih lagi berada dalam suasana yang sedikit kabur, sedikit tidak menentu. Bagaimana kita nak melihat bahawa itu tidak mungkin untuk kita mengatakan bahawa Perdana Menteri daripada Borneo. Bukan kita menafikan hak, tetapi realiti perbincangan orang-orang politik itu belum tentu membenarkannya. Saya setuju. Bila kita lihat, saya utarakan perkara ini, ramai mengatakan, come on Zahar, tak mungkin. Tak realistik. Tak realistik. Tapi saya selalu ingatkan, kawan-kawan analisis saya kata politik ini jangan dilihat daripada perspektif. Politik itu matematik. Kalau numbers. Numbers. Kalau kita hanya sekadar melihat pada perspektif, macam-macam boleh jadi. Saya boleh melihat perspektif pada Zul, handsome orangnya. Kacak di situ. Itu perspektif. Kita boleh tengok Dr. Mac di sini, orang ni memang pakar ekonomi. Apa-apa yang keluar daripada mulutnya itu adalah satu yang kita boleh respect. Itu perspektif. Tetapi ekonomi matematikanya bagaimana? Jadi kita lihat sekarang ni, kalau katakanlah benda itu persoalannya kenapa mereka tidak harmoni. Analoginya mudah Zul. Analoginya kalaulah katakan, kalau baru berkahwin. Dalam nahkoda perkahwinan ini sebulan, setahun, masih bergolak kerana kita tidak memahami antara satu sama lain dan tidak tahu apa kehendak antara satu sama lain. Kalau yang mengendalikan nahkoda ini seseorang yang mempunyai authoritarian sifatnya, menentukan hala tuju, kapal ini nak ke mana dan mana yang kita nak bawa, pasti berjaya. Tapi ketika ini, dalam kapal tersebut masih bergolak mencari siapa nahkoda yang terbaik untuk mereka. Tapi kalau benda ini, mungkin baik. Saya suka ayat Zul tadi, kita orang Melaya. kita menunjukkan, mungkin ada orang kata kebaikan di situ, ada hikmahnya di situ. Tapi saya rasa, sebagai seorang analisis, PRU 15 sebenarnya adalah ruang dan peluang yang begitu besar untuk Borneo. Supaya tak timbul lagi masalah MB63 dan sebagainya. Ambillah peluang ini. Tapi penamaan calon dah berlaku tadi. Okey. Penamaan calon sudah berlaku. Orang Melaya bertanya kepada orang Borneo. Kerana yang dijanjikan timbalan Perdana Menteri dan juga kita melihat kepada cerita-cerita politik yang begini. Sudah pasti kalau searif mana pun kita mengikuti politik, kita lelah dan juga kita lemas dengan segala perkara yang berlaku. Saya memetik kepada apa yang Dr. Firdausi Sufyan mengatakan tadi. Yang dijanjikan ialah perkara yang Dr. Zahar kata
kosmetik. Yang diperlukan rakyat di Borneo ialah hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, hak sama rata dan juga pembahagian kek ekonomi yang lebih baik. Dr. Madeline meminjam kearifan dan juga baru berkelana balik kampung hujung minggu lepas. Sudah pasti cerita-cerita dari rumah panjang sehinggalah ke pekan-pekan kecil perlu diangkat di Sarawak itu dan juga dikaitkan juga dengan di Sabah. Bagaimana kita melihat dengan realiti dengan apa yang berlaku dalam pendapat calon pada hari ini? Terima kasih Zul dan juga mengingatkan yang saya baru balik daripada kampung ni. Memang banyak cerita yang dia dengar, banyak berkaitan dengan politik. Tapi saya sebagai rakyat Malaysia, saya perlu tahu dan juga perlu kata orang, you must be aware of what is happening. Tapi sebagai seorang yang melihat apa yang berlaku di peringkat akar umbi itu, isu-isunya agak basic sangat kalau kita nak bercerita tentang Sabah Sarawak. Cerita yang biasa kita sebut, saya rasa saya sudah penat dan lelah bercerita-cerita yang sama. Isu tentang kemiskinan. Kos hidup jangan cerita. Sebut aja tentang kos hidup, melompat-lompat mengamuk semua dekat sana. Pengangkutan, tahulah ada distance between dari satu kawasan ke satu kawasan. Sekarang musim buah dabai. Buah dabai begitu banyak. Ada yang menjual sampai dikatakan ada sampai RM70 dan sebagainya. Tapi masalahnya keadaan ekonomi itu membolehkan, tetapi kadang-kadang infrastruktur itu tidak ada. Maksudnya peluang nak dapat duit tu ada? Peluang itu sudah ada. Memang sudah ada, katanya sudah ada. Tetapi masalahnya nak membawa ke pasar, nak menyampaikannya kepada pengguna, ini yang benda yang diperlukan. They are just concerned about satu, survival, satu. Kedua, infrastruktur. Kami masih lagi bercerita tentang naik express boat. Masih lagi bercerita 4 jam, 3 jam nak pergi ke klinik yang terdekat. Memang ada usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk selama inilah dalam semenjak kita merdeka ni. Memang ada usaha tetapi Sarawak, Sabah itu begitu luas. Cuma pembezanya Sabah dengan Sarawak yang boleh saya katakan Sarawak ni agak tenang sedikit. Dia tak nampak sangat gelombang dia. Tadi baru disebut tentang di Tenom tadi dah nampak rusuhan. Saya tidak boleh membayangkan di Malaysia ini kita merusuh dalam ruang lingkup pilihan raya. Kalau sekali lagi pilihan raya merusuh, yang saya takut nanti makanan tak ada atas meja, pendapatan gaji tak naik tapi kos barangan semakin naik. Ini juga yang dibicarakan dan juga yang lebih penting lagi dia orang nak ialah kerajaan yang stabil, yang boleh menjanjikan mereka kelangsungan untuk hidup. Saya meminjam kestabilan itu mungkin ada di Sarawak dengan GPS. GPS ini muncul selepas PRU ke-14 dan kita melihat kepada bagaimana bijaknya orang ahli politik Sarawak untuk memastikan bahawa hak Sarawak itu dapat daripada segi pegangan politik juga mereka dapat kuasai dan itu terbukti berhasil apabila PRN Sarawak dilakukan atau dilangsungkan pada Disember lepas. Mengapa sukar? Kalau sedikit pinjam kepada apa ni, kenapa sukar perkara itu berlaku di Sabah contohnya? Demografi dan juga budaya itu mungkin kita dapat fahami. Okey, politik Sabah dengan politik Sarawak sangat-sangat berbeza. Walaupun isu kami agak sama isu keperluan asas, isu infrastruktur dan sebagainya. Kalau saya nak dari segi ekonomi memang tidak jauhlah bezanya. Tapi perbezaan ekonomi bezanya, kemiskinan dua-dua bersaing. Siapa yang menjadi menjuarai? Selalunya Sabah. Okey. Dan di situ sering dikaitkan dengan keupayaan para pemimpin di Sabah untuk menangani isu ini. Di Sabah, di Sarawak dilihat ada kesungguhannya. Tapi di Sabah ini masih lagi menjadi isu yang sering didebat. Kalau di Sarawak the last election ini, Sarawak First tu, Cogan kata itu sangat kuat. Di Sabah tak akan dengar? Kita tidak akan dengar sebab ada politik dari Semenanjung katanya. Politik Melaya yang ada di Sabah yang tidak ada di Sarawak. Itu biar kita membenarkan orang dari di sini. Sebab dia kata ini agak membezakan dan kami di Sarawak, dan guna istilah kami lah kan. Ini Cogan kata itu saya rasa adalah satu keramat yang memberi, kalau kita tengok kalau sebelum ini Tok Nan memenangi kerusi yang banyak. Tetapi kali ini kita lihat Abang Jo memenangi lagi banyak. Yang kami banyak tak sangka, alamak kami ingat. So jadi Cogan kata dia tu sangat penting iaitu Sarawak First. Sarawak First. Okey, bagi anda yang menonton mungkin sejak awal hari ini kami membawakan siapa lawan siapa di tempat mana khususnya di kerusi-kerusi panas di Semenanjung, tapi kami berikan perhatian juga apa yang berlaku di Sabah dan juga di Borneo secara keseluruhannya. Tapi perbincangan ini juga akan saya teruskan kepada apa yang dimahukan oleh rakyat. Ketika mungkin anda pada hari Sabtu ini
pening dan juga keliru dan juga sedang mengambil masa untuk menghadam siapakah calon yang bertanding lawan siapa, 11 penjuru, 9 penjuru. Kita juga ingin tahu dan juga membawa naratif ini kembali kepada rakyat. Apa yang dimahukan oleh rakyat? Itu saya kongsikan data-data daripada badan-badan kajian yang dilakukan sebelum ini. Itu kita akan kongsikan selepas ini dan kita mahu lihat kepada bagaimana naratif ekonomi rakyat itu ditangani dan juga dijuarai oleh ahli-ahli politik. Itu saya kongsikan sebentar lagi dan saya akan bersama dengan dua tamu saya selepas ini.